Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini. Alhamdulillah. Saya harap semua sihat-sihat sahaja. Okey, untuk meneruskan kelas kita pada minggu ni, kelas Bahasa Melayu. Kita sambung tajuk unit 11 iaitu Indah Seni Sepanjang Zaman. Okey, yang last hari tu kita unit 10 iaitu pusaka bangsa. Kita belajar pasal kata bilangan. Okey. So hari ni kita nak pergi pada boleh buka buku teks bahasa Melayu ni, buku teks bahasa Melayu tahun 4 ni ke surat 73. Okey, Indah Seni Sepanjang Zaman tajuk dia. Okey, slide yang seterusnya. Okey, Indah Seni Sepanjang Zaman. So, aktiviti hari ni ialah mendengar, memahami dan memberikan respons. Okey, dia ada beri dialog, satu dialog. Ada dua orang, Hadif dengan atuk dia. So, tajuk dialog ni ialah Semuta Datuk. Okey. Semuta Datuk. Okey, kita baca dulu dialog ni. So, Hadif, kita nampaklah kat sini kan, Datuk dia ni macam seorang nelayan je. Ada jala, ada sampan, duduk tepi pantai. Okey. Okey, Hadif tengah berbual dengan datuk dia. Okey. Semuta Datuk. Hadif menemani datuknya menyirat jala di tepi laut. Inilah yang saya cakap tadi. Ada jala, ada sampan. Dia tengah menyirat jala. Okey. Atuk, panasnya hari ini. Tok dia penjawab, ya Hadif, cuaca panas boleh menyebabkan kepala kita berasa sakit. Okey, apa jawapan Hadif? Hadif tanya lagi atuk dia. Betul atuk, apakah kain di atas kepala yang atuk pakai itu? Ni dia nampak kain yang atuk dia pakai ni, dekat atas kepala. Atas kepala siapa? Atas kepala atuk dia. Okey. Oh, ini namanya semuta. Semuta ini atuk pakai sewaktu cuaca panas. Semuta merupakan lilitan kain di kepala. Atuk dia pun explain lah. Jelaskan kan pada Hadif. Apa yang Hadif tanya tadi? Hadif tanya kain dekat atas kepala atuk dia. Atuk dia pakai apa ni atas kepala ni? Okay. So, atuk dia jawab, ni ialah semuta. Okay, sekejap lagi saya terangkan apa itu semuta, apa itu tanjak. Okey. So, Hadif tanya lagi. Mengapakah semuta atuk menggunakan kain batik? Okey. Kenapa dia guna kain batik? Dia tak guna kain kain putih ke kain lain lah. Kain hijau ke kan. Ni dia guna kain batik. Sebenarnya, ni jawapan atuk dia. Sebenarnya, semuta boleh terdiri daripada kain batik, kain pelekat atau kain-kain yang lain yang sesuai. Ni kain pelekat atau kain lain yang sesuai. Okey. Atuk dia kata boleh guna kain lain selain daripada kain batik. So hari tu yang Hadif nampak tu dia pakai kain batik. Okey. So Hadif tanya lagi, apakah kegunaannya Datuk? Apakah kegunaannya atuk? Okey. Ni sekejap lagi kita bincang apa jawapan dia kat sini. Atuk jawab apa. Lepas tu soalan yang kedua, Hadif tanya, apakah perbezaan antara semuta dengan tanjak atuk? Awak tengoklah gambar raja yang saya tunjuk ni. Okey. Ni adalah semuta. Semuta yang kain batik yang atuk dia pakai tadi lah. Kain pelekat boleh, kain lain pun boleh. Okey. Okey, yang sebelah ni, yang bawah ni adalah tanjak. Tanjak ni kita ada belajar pada minggu lepas iaitu buku teks awak muka surat 70. Dekat situ saya dah explain dah apa itu tanjak. Tanjak ni adalah benda yang sejenis tanjak ni benda yang kita pakai dekat kepala. Lepas tu tanjak ni ada banyak jenis. Kalau semuta ni dia lilit.
Okey, dia lilit. Kalau tanjak ni dia memang dah siap-siap, dah letak atas kepala. Memang khas untuk letak atas kepala. Okey, dekat gambar bawah ni, tanjak ni ada bermacam-macam. Macam apa? Macam jenis kan. Tanjak lain-lain ikut negeri. Ni yang salah satu tunjuk gambar kat bawah ni adalah tanjak ikut negeri. So tanjak ni juga, yang salah satu tunjuk ni, inilah kain songket. So ni tanjak songket. Ada juga tanjak biasa. Tanjak yang awak tengok lah, yang pendekar ke apa pakai kan. Tanjak hitam tu. Tu juga dinamakan sebagai tanjak. Okay, ni nama dia tanjak. Okay, ada info kat sini, kat bawah ni. Fungsi semutar. Apa fungsi semutar ni? Semutar ini berfungsi sebagai penahan panas terik matahari. Yang kedua sebagai untuk apa ni? Yang kedua untuk mengesat peluh. Okey, yang ketiga, kelengkapan pendekar. Yang keempat, melambangkan pekerjaan pemakai. Maksudnya kalau nelayan dia pakai semutar. So maksudnya nak melambangkan pekerjaan dia sebagai nelayan. Ada orang yang kerja ofis pakai semutar? Tak ada kan? Maksudnya bila pakai semutar ni, itulah melambangkan pekerjaan orang yang tersebut lah, pemakai lah. Okey, kita tengok jawapan dialog ni tadi. Okey. Apa jawapan dia tadi? Hadif tanya, apakah kegunaannya atuk? So jawapan atuk dia, kegunaannya adalah sebagai penahan panas terik matahari, mengesat peluh, kelengkapan pendekar dan melambangkan pekerjaan pemakai. So tadi kita ambil sumber daripada info tadi yang dekat bawah tu. Dekat buku teks awak dekat bawah tadi. So kita letak dekat tempat kosong ni lah. Dekat ni. Sini. Kegunaannya adalah sebab tadi Hadif tanya atuk dia apakah kegunaannya. Kegunaan ni boleh kata sebagai fungsi jugalah. Fungsi sama. Fungsi dengan kegunaan sama. So, jawapan dia kegunaannya adalah sebagai penahan panas terik matahari, mengesat peluh, kelengkapan pendekar dan juga melambangkan pekerjaan pemakai. Okey. So, soalan lain, Hadif tanya apakah perbezaan antara semutar dengan tanjak. Dia tanya perbezaan. Apakah perbezaan antara semutar dengan tanjak, atuk? So, jawab dekat sini. Ni jawapan dia. Ada Ustazah dah tulis kat tepi ni. Okey, perbezaan antara semutar dengan tanjak ialah semutar merupakan kain yang dililit pada kepala. Ni. Kain yang dililit pada kepala yang tadilah macam saya tunjuk tadi gambar tadi. Okey, manakala tanjak pula dipakai di atas kepala. Dia dah siap-siap, lepas tu kita letak je ke atas kepala. Siapa-siapalah orang yang nak pakai tanjak tu. Okey. Itulah perbezaan. Perbezaan dia tadi adalah semutar ni kain yang dililit pada kepala, manakala tanjak pula dipakai di atas kepala. Okey, kita tengok. Okey, kita pergi pada muka surat yang seterusnya, iaitu tajuk Gerobok Pusaka Nenek. Okey. Ni adalah sebuah syair. So kita dengar syair ni dulu. Jaga ibu hati sentiasa, jangan disimpan pasti terjaga, menyimpan barang perhiasan bukan. Nampaknya unik berzina indah, beratnya penuh tidak terhindar. Buatan tangan induknya ukir
bahasa warisan negara. Janganlah lupa wahai saudara, jika akan seni moga membara, agar katanya tetap terpelihara. Okey. Ni adalah sebuah syair. Tajuk syair ni adalah Gerobok Pusaka Nenek yang awak dengar tadilah. Okey, so hari ni aktiviti buka muka surat 74 tadi. Okey, aktiviti dia ialah syair Gerobok Pusaka ialah dia nak kita membaca syair dengan gaya penyampaian yang betul berdasarkan penghayatan bahasa tubuh dan juga penampilan. Sebenarnya syair ni ada gaya-gaya yang tersendirilah. Terserah pada orang tu lah macam mana dia nak menggayakan syair. Bila menggayakan, bila mempersembahkan sebuah syair ni, mestilah kena dengan gaya, dengan tubuh dan juga penampilan. Maksudnya, contoh, kalau syair gerobok pusaka, nak kena pakai apa? Nak mempersembahkan syair tu. Mestilah ada cara-cara dia lah. Okay, kita tengok dekat atas ni. Okay, Hadif dan kakaknya Hajar menolong neneknya mengemas rumah. Hadif mengelap gerobok lama sambil mendengar neneknya melagukan sebuah syair. Gerobok ni ialah almari. Gerobok ni macam bahasa lama lah. Kalau orang dulu-dulu dia panggil gerobok. Orang sekarang moden je panggil almari. Okey, so dalam ni dia tengah, nenek dia Hadif dengan kakak dia Hajar ni tengah cuci gerobok, tengah cuci almari lama. Okey, sambil-sambil tu jumpa syair tadi tu, terus nenek dia menggayakan syair. Okey. Gerobok pusaka tinggalan bangsa, tetap kukuh sepanjang masa. Gunanya lama banyak berjasa, dijaga elok rapi sentiasa. Okey, ni rangkap pertama ni. Maksudnya gerobok pusaka tinggalan nenek dia ni, tinggalan lama ni, gerobok lama ni tetap kukuh. Maksudnya kualiti dia tu lebih elok daripada gerobok yang sekarang lah. Maksudnya diperbuat daripada bahan-bahan yang tetap, yang kukuh. Okey. Lepas tu, dia dah guna lama gerobok ni dan juga banyak berjasa. Maksudnya dah lepas tu, maksudnya kiralah kalau gerobok tu dah lama, lepas tu nenek dia jaga elok lap apa semua kan. Maksud dia tahan lama lah. So nenek dia pandai lah jaga barang-barang lama, barang pusaka panggil. Okey. Okey, rangkap kedua ni. Hidangan disimpan pasti terjaga, menyimpan barang perhiasan juga. Nampaknya unik berbunga jingga, coraknya penuh tidak terhingga. Maksudnya barang yang disimpan ni dijaga eloklah dalam almari ni kan. Lepas tu dalam almari ni juga diletak barang perhiasan, barang-barang lama. Okey. Lepas tu barang-barang dia, almari tu juga sangat unik. Ada bunga-bunga. Corak dia pun penuh. Dia buat ukir lah. Mungkin dia guna ukiran tangan. So rangkap ketiga ni dia ceritakan pasal ukiran tangan. Buatan tangan, uniknya ukiran, kayu dipilih, jati dan belian. Tiada tandingan di luar pasaran, harganya mahal, cecah ribuan. Okey, betul? Kalau sekarang kita upah orang buat kayu jati ke, kayu apa-apa yang kualiti yang kukuh lah. Maksudnya lagi mahal. Orang dulu-dulu suka masuk hutan kan. Cari barang-barang ni lah untuk buat gerobok ni. Okey. Okey, rangkap ke 4. Rangkap terakhir ni. Gerobok pusaka warisan negara, janganlah lupa wahai saudara,
Cinta akan seni moga membara agar khazanah tetap terpelihara. Okey, yang rangkap keempat ni, syair rangkap keempat maksud dia, mana-mana kita pergi rumah lama mesti ada gerobok pusaka. Maksudnya ada almari pusaka ni. So dia jadi warisan negara. Okey. So dia nak nasihat dekat sini, kita jangan lupa sesama saudara Islam kita lah. Okey. So dia juga dekat sini terapkan kita cinta akan seni. Maksudnya lagi orang berseni, lagilah boleh. Maksudnya lagi ada orang berseni, lagilah khazanah Malaysia ni tetap terpelihara. Macam itulah maksud dia. Okey. So, tugasan yang pertama saya nak awak mempersembahkan syair gerobok pusaka nenek ni dengan gaya yang tersendiri. Tak kisahlah dengan lagu macam mana nak buat video, tapi kena rakam dan juga hantar video pada ustazah. Tak kisahlah pemakaian macam mana, tradisional ke tak tradisional ke, macam mana awak nak buat. Okey. Saya nak tugasan pertama awak mempersembahkan sebuah syair ni. Dia dah bagi dah, awak just sembahkan je. Macam tu. Okey, guna gaya yang tersendiri. Okey, mestilah gaya yang sesuai lah. Jangan syair tapi buat pantun. Tak sesuai pula. Kena buat syair. Okey, kejap lagi Ustazah akan tunjuk contoh-contoh syair. Ada murid lain buat. Okey. Okey, saya tunjuk. Sekejap So tengok adik ni sangat kreatif. Dia guna kain batik, pakai baju kurung. So ada gaya lah. Okay. Nah, awak boleh tengok contoh-contoh yang saya tunjuk ni. Cucuk lah.
Okay, kita tengok video contoh yang kedua pula. Okey, itu adalah antara contoh-contoh persembahan syair gerobok pusaka. Macam ni lah saya nak awak gunalah kreativiti awak sendiri. Awak rakam, lepas tu awak edit video macam mana awak nak edit, tak kisah. Lepas tu awak persembahan syair gerobok pusaka tu awak hantarlah daripada saya. Okey. Selewat-lewatnya sebelum cuti sekolah lah, hari Ahad ke. Tak kisahlah. Okey, itu tegasan yang pertama. So, kita pergi pada slide yang seterusnya. Okey, slide yang seterusnya adalah mengedit dan memurnikan ayat. Okey, pada boleh buka buku teks muka surat 75. Yang mana yang slide ni, okey, muka surat 75 ni adalah aktiviti mengedit dan memurnikan ayat dari segi aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Sama macam hari tu. So, awak kena cari dalam ni mana, dia dah tanda dah kesalahan-kesalahan ni. So, awak kena betulkan. Salin semula, surat ni adalah surat. Okay, saya baca sikit. Tempok orang asli. Hadis membaca maklumat tentang perhiasan orang asli daripada surat yang dikirimkan oleh pihak muzium. Ni surat kiriman rasmi. Ni adalah contoh surat kiriman rasmi. So, saya nak awak salin balik tugasan ni. Salin balik surat ni, surat kiriman rasmi ni dalam buku tulis panjang warna merah. Salin balik. Tapi saya nak salin dengan pembetulan yang betul lah, dengan jawapan yang betul. Okey, yang awak dah buat pembetulan tu. Okey. Ni dia dah tanda dah ni, mana salah, apa yang tak ada. Okey. So, surat kiriman rasmi ni juga
Okey, ni adalah tugasan yang awak kena buat lah. Yang pertama tadi, persembahkan syair gerobok pusaka nenek tadi dengan gaya yang tersendiri. Rakam juga dengan kreativiti awak juga. Kreativiti tersendirilah. Macam mana nak rakam, macam mana dalam video tu nak ada apa. Yang sesuai kan. Okey, lepas tu hantar pada saya. Okey. Okey, yang kedua ialah salin surat tadi. Surat kiriman rasmi tadi. Lepas tu dalam surat, tajuk surat tu adalah tempoh orang asli. Awak kena salin cara ikut dalam buku teks tu, surat kiriman rasmi tu. Okay, awak salin dulu. Nanti minggu depan saya akan ajar contoh surat kiriman rasmi ni. Apa yang kena ada, apa yang tak ada. So hari ni awak kena buat tugasan salin dulu yang tu. Teks tu salin. Tapi awak kena betulkan beberapa kesalahan. Yang ada 3 tadilah kesalahan yang saya cakap tadi. Antaranya aspek ejaan, tanda baca dan juga penggunaan imbuhan. Okey, awak salin dengan jawapan yang betul. Okey, itu sahaja untuk kelas pada hari ini. So, kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi insya-Allah.